Hadis ni juga tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita mayat dengar apa yang kita duk cakap atas. Pasal itu tuan-tuan sekalian, kita duduk di kubur, jangan duk cakap benda yang tak nak cantik. Doa. Sebab tu Nabi suruh doa. Masuk dalam kubur, bagi salam, berdoa. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Semoga Allah ampunkan hamba, semoga Allah rahmati hamba. Jangan duk cakap benda yang tak cantik. Pasal apa? Sebab kita nanti akan mati. Bila kita akan mati, orang juga akan cakap benda tak cantik kat kita. Kalau kita pun dah duduk sigung kawan dia, kita hantar meninggal ni. Dia tahu Allah meninggal, tengah duk minum ketum. Dia buah tu. Jahanam. Pak tuan-tuan. Kan dia kata macam tu. Jangan tuan-tuan, tak baik macam tu. Pasal apa? Dia duk dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hani Maula Uthman radhiyallahu anhu qala, kana Uthman idza waqafa ala qabr baka hatta yabulla lihyatah faqila lahu tudhkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Faqala Uthman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah, fa inna minhu fama ba'dahu aysaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzara qat illa wal qabru afza'u minhu, atau kama qala. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Daripada Hani, seorang hamba kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman dulu, sebelum daripada sistem perhambaan dihapuskan oleh Islam, waktu itu ada hamba. Hani ni, dia ni merupakan tukang gaji kepada Sayyidina Uthman. Dia kata perangai Sayyidina Uthman ni, dia katakan Uthman idza waqafa ala qabr wa baka yabulla lihyatah. Uthman ni perangai dia, kalau dia pi mana-mana tempat, kalau dia berjumpa dengan tanah perkuburan, dia nanti akan berhenti sat di situ. Jenis Uthman ni. Kalau dia pi macam kita hari ni, kita singgah mana-mana masjid, kita nanti akan tengok kubur dia tak mana.
Sementara kita dah selesai semayang, orang perempuan kita duduk semayang lagi, anak kita duduk semayang lagi, kita pun gelak-gelak lebih tengok di kubur tu. Lueh tak lueh, macam mana mereka buat kubur mereka. Kurang-kurang kita boleh ambil buat di tempat kita. Yang tu tujuan kita. Osman ni pun dia lebih kurang macam tu. Dia tang mana dia nanti jumpa kubur, dia nanti akan berhenti. Adab yang Nabi ajak kita bila sampai ke kubur, duk bagi salam kepada ahli kubur. Osman ni bila dia nampak kubur, kata Hani, pembantu dia ni, Hani kata bila sampai dia nanti berhenti di kubur, baka ni makna dia menangis. Sekali ayak mata duk berlinangan sambil duk tengok kubur apa semua, lepas tu nampak menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak tu hatta yabulla lihyatah. Dia ada jambang, dia ada janggut apa semua ni. Hani kata ni dia menangis sungguh-sungguh sampai basah ni, serupa dengan ambil air semayang. Menitik ni daripada janggut dia ni, menitik yang kata air mata tu. Lalu Hani pun tanya kepada dia. Hani kata tudhkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Hani kata, tuan, saya pelik dengan tuan ni. Tuan ni selalu duk dengar cerita tentang syurga, cerita tentang api neraka, fala tabki, tapi tuan tak pernah menangis pun. Sedangkan cerita tentang syurga ni satu benda yang cukup indah. Kadang-kadang menangis ni boleh menangis tersentuh pasal nampak seronok sangat, menangis. Macam orang perempuan macam tu ya, dia menangis. Anak dapat SPM bagus, menangis, kita pun tengok. Hang kena syok menangis buat apa? Orang lelaki mana tahu, dia boleh tahu itu. Kan? Dapat menantu, dapat cucu, SMS main kata, dah tak ada SMS dah, WhatsApp lah ni. WhatsApp gambar tangan cucu. Alhamdulillah mak dah dapat anak, mak dah jadi tok dah. Allah ni tengah duk mengaji ni, dia boleh duduk rotok pintu surau ni, balik main sat. Pasal apa? Nak tunjuk gambar kata cucu dah dapat. Sampai duk menangis. Kita kata awak menangis pasal apa? Cucu sakit kembung apa? Dia kata pasal dapat cucu. Dia dapat cucu syok. Dia kata tak tahu apa orang tua ni pergi mengaji, dia marah kita. Jadi Osman macam tu. Hani tanya dia, pembantu dia tanya dia, dia kata, tuan, bila dengar cerita syurga, bila dengar cerita tentang api neraka ni cukup dahsyat lah. Bila Nabi cerita tentang api neraka ni, nampak gambaran api neraka tu seolah-olah depan mata. Yang kata Nabi cerita ni real punya Nabi cerita. Nabi cerita satu benda ni, dia akan cerita bersungguh-sungguh. Kalau nak abang kata api, macam mana panasnya api itu, walaupun tak rasa daripada fizikal dia ni, tetapi sahabat ni dia boleh nampak dahsyatnya api neraka ni. Osman duk dengar, ayat mata tak keluar. Tapi ketika mana tengok kubur, watabki min hadha, Hani bertanya Sayyidina Osman, dia kata, tuan, tapi bila tuan tengok kubur, yang kubur tu tak ada duk cerita apa pun, duk nampak batu saja, duk nampak rumput saja, duk nampak padang pasir saja. Tuan boleh duk menangis sampai tak esak-esak ni. Apa cerita? Hani sudah tanya dia. Faqala, maka Osman jawab kepada Hani. Osman kata, bila aku nampak kubur, aku teringat Nabi SAW bersabda. Nabi kata, inna Rasulullah SAW, kata Osman, Nabi kata, qal innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manzil, dia merupakan awal tempat yang nanti kita akan berhenti, tuan-tuan. Perjalanan akhirat kita panjang. Perjalanan kita satu perjalanan yang memakan masa tu tak tahu banyak mana sebelum nak masuk dalam syurga. Panjang perjalanan kita. Tapi mula-mula tempat yang nanti kita akan duduk, mula-mula kita akan tempuh, mula-mula apa dia? Iaitulah kubur. Kubur. Dan kubur itu min manazilil akhirah. Dia merupakan satu destinasi, merupakan satu tol, merupakan satu tempat yang akan kita tempuh daripada tempat-tempat yang akan kita tempuh ketika mana di akhirat nanti. Kubur mula-mula. Bila meninggal, masuk dalam kubur. Mesti masuk dalam kubur macam mana pun. Dan kata Osman lagi, Nabi SAW sebut, fa inna jaminhu, duk dalam kubur tu dia simpan macam tu saja kah? Tak, ada proses-proses dia.
Ada proses soal jawab dia, ada proses azab malaikat mungkar nakir dia, ada proses yang diberi nikmat oleh malaikat kepada orang-orang yang beriman. Ada proses tu. Kalau dapat nikmat yang baik, bersyukur. Tapi kalau dapat azab, sengsara kita. Nabi kata fa in naja minhu, siapa yang naja ni makna dia berjaya. Siapa yang selamat minhu, daripada kubur, maknanya selamat daripada soalan malaikat mungkar nakir, selamat daripada azab, selamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka lepas daripada tu akan lebih mudah menuju kepada syurga. Tempat mula-mula. Wa illam yanju, dan adapun kalau tak selamat, yang ni tak syok wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, maka lepas daripada tu lebih dahsyat, lebih susah, lebih rumit, lebih sulit sampai nak menuju sama ada syurga ataupun neraka. Yang ni yang takut tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu ni kadang-kadang dia main juga setting yang macam tu. Nak berjalan keluar pergi rumah anak di Johor cuti sekolah seminggu ni, tak ada nak sampai Masjid Kampung Aman, tang Masjid Teluk Cengai, tayar kereta pecah lah. Dia kata duk nampak tok panak cantik ni, panggil mai depa tukang tayar kereta apa semua berjalan, minyak habis pula. Dia keduk karut lah ni. Dia lagu duk pi lagi sampai dekat traffic light Kampung Aman, celah-celah tu operator bocor pula dah. Dia kata keduk karut lah ni, duk nampak tang ni pun semak, sehari nak bertemu dengan jam di Juru, nak bertemu dengan apa di Tapah apa semua, duk nampak lagi karut ni. Lah ni kita kena patah balik. Tu maknanya dia beriman dengan hadis ni kan. Tapi kalau dia duk kata nampak macam se jahanam, se ni bukan dia ceritanya kan. Baik, tuan-tuan, apa kata Nabi SAW lagi? Nabi kata ma ra'aitu manzar, yang ni yang paling takut. Nabi kata ma ra'aitu manzar, Nabi kata tidak pernah aku lihat satu gambaran yang Tuhan tunjuk mai ke aku yang lebih dahsyat daripada kubur, kerana kubur adalah tempat yang cukup dahsyat. Nabi kata. Nampak tuan sekalian, berdasarkan kepada hadis ni, sama-samalah kita ambil peringatan bahawasanya kubur ni bukan tempat kita duduk lena saja. Tapi kubur ni walaupun atas nampak tenang, walaupun atas nampak damai, tetapi geloranya dalam kubur tu tak ada siapa yang tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al, atau kama qala. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dia pi tengok satu mayat dikebumikan, idza faragha min dafnil mayyit, bila mayat tu orang dah mula tanam apa semua ni, dah selesai apa, waqafa alaih, Nabi nanti akan berhenti saat mayat tu. Nabi tak balik terus. Bila dah habis apa semua ni, Nabi tak balik terus. Nabi berhenti saat tu, faqal, lalu Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, Nabi kata nanti saat istaghfiru li akhikum, Nabi kata mai sama-sama kita duk minta ampun kepada saudara hampa yang duk dalam kubur ni. Fa innahu al-an, pasal apa? Pasal la ni yus'al, dia duk kena tanya dah lah ni, Nabi kata. Jadi kita minta apa? Lahu tasbit, kita minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hati dia untuk nak boleh jawab segala soalan-soalan malaikat mungkar dan nakir. Berdasarkan kepada hadis ni tuan-tuan sekalian, ulama menyimpulkan bahawasanya ada talqin selepas daripada mayat dikebumikan. Ada talqin. Dan talqin tu maksud dia macam mana? Sama ada tuan-tuan nak baca surat talqin tu pun boleh, sama ada tuan-tuan nak bagi tazkirah pun boleh. Tapi nak bagi cantik, dalam tazkirah, dalam doa talqin yang kita baca, perlu ada doa keampunan kepada si mayat ni. Pasal berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear hadis ni.
Boleh faham tuan-tuan sekalian? Nak cantik lagi apa dia? Kita bagi dua-dua. Hak hidup pun dengar, hak dalam kubur pun nanti dengar. Lagi cantik. Ada orang yang baca talqin untuk hak dalam kubur ya. Hak di luar kubur, duk balur rokok daun. Kan? Tak dia baca untuk mati tak. Kita bukan mati lagi. Yang buat sedih apa? Dia kata kat kawan ni pula. Tengok makau bagus ke? Makau Jawa, Jawa main dulu tu. Sambil duk main pokok gorah ke apa kat tepi tu. Dia bagi kawan tu ya. Yang tu imam duk baca seorang-seorang apa semua. Lagi angkat tangan, dia pula duduk angkat tangan. Kan? Tuan-tuan, yang tu tak mau. Kita bagi semua dengar. Hak talqin tu dia karangan ulama. Jadi kita ni boleh nak edit sikit. Maknanya apa? Hak kita duk baca, wahai si fulan bin si fulan, cak gi apa semua mai kat kamu apa semua, dia tanya soalan bagai-bagai apa semua. Ni, dan kepada orang yang hidup bagi macam tu ya. Barulah depa pun dengar-dengar, kita pun kena ni. Ni orang hidup ni, bolehlah bahasa kita kan. Dia tak hampa yang dia buat leceh apa semua ni, sekali hampa balik dia buat raplah lagu tu. Hampa dengar, hampa pun nanti akan duduk dalam ni juga. Ni, dia usaha apa? Tanya kawan tu pula, dia usaha apa? Marah dia sikit. Kan? Dengar elok. Tuan-tuan, balik-balik terus tak main kubur lah lepas tu. Sebab kenang untuk imam garang yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis muqaddimah yang kita baca daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fayuq'idani fayaqulan ma kunta taqul fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس fayuqal la daraita wa la taraita wa yudrabu bimatariqa min hadid darbah fayasihu sayhah yasma'uha man yali ghaira thaqalain atau kama qal, hadis sahih rawahul Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata innal 'abda, seorang hamba tu bila dia dah meninggal, idza wudi'a fi qabri, bila dia dah diletakkan dalam kubur, bila dah habis semua, orang dah tanam dia, orang simpan dia apa semua ni, dah habis talqin apa bagai, wa tawalla anhu ashabu. Tawalla ni makna dia semua pakai duk bersurai balik rumah. Tak ada siapa duk tunggu tang tu. Hang sayang macam mana pun kat suami hang sayang macam mana kat tok wan hang sayang macam mana kat bini hang pun lagu duk tengok langit nampak gelap balik. Dia tak duduk lama Dia tak tuan-tuan. Adakah duduk untuk 2-3 hari? Payah nak cari. Kan? Duduk tak ada. Semua pakat balik. Kan pakat balik, hang mana bawa cangkui balik, depa ni lagi awal lagi lah. Kan? Depa pun nak makan nuri apa semua tu. Kan? Depa lagi awal balik. Nabi kita pakat balik habis-habis. Bila balik tu, sambil-sambil duk balik, tapak kaki kita duk berjalan keluar daripada tanah perkuburan, wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Kawan kita yang duk dalam kubur tu yasma'. Yasma' ni makna dia sami'. Sami' ni makna apa? Dengar. Dia duk dengar qar'a. Qar'a ni apa? Derak. Derak ni apa? Langkah kita. Ni'alihim, tapak kaki kita. Daripada ramai ni duk ada tang tu pakai duk balik pergi ambil motor, start motor, ambil kereta apa semua, pakai duk balik pergi. Dia duk dengar ni. Dia duk dengar. Yang ni yang orang tua-tua duk kata apa? Dia akan merasa sedih waktu tu. Kan orang tua-tua kata, hadis tak kata pun dia merasa sedih pasal pakai duk tinggal dia. Sepatutnya kalau bahasa hadis ni apa? Dia duk merasa gerun pasal apa tu nak main sat gini. Hak depa balik tu balik nak buat macam mana? Dia pun duk tunggu pun, depa pun bukan tahu kata dia macam mana, dan dia pun bukan duk tahu depa tunggu macam mana, tapi dia dengar derapan tapak kaki ni. Hadis ni juga tuan-tuan sekalian menunjukkan kepada kita mayat dengar apa yang kita duk cakap atas. Pasal itu tuan-tuan sekalian, kita duduk di kubur, jangan duk cakap benda yang tak nak cantik.
Doa. Sebab tu Nabi suruh doa. Masuk dalam kubur, bagi salam, berdoa. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Semoga Allah ampunkan hamba, semoga Allah rahmati hamba. Jangan duk cakap benda yang tak cantik. Pasal apa? Sebab kita nanti akan mati. Bila kita akan mati, orang juga akan cakap benda tak cantik kat kita. Kalau kita pun dah duduk sigung kawan dia, kita hantar meninggal ni. Dia tahu Allah meninggal tengah duk minum ketum. Dia bohong tu. Jahanam. Pak tuan-tuan. Kan dia kata macam tu. Dia kata kau ni, dia ni Allah. Dia ni kira meninggal ni, kira batu 6 sujud syukur. Buat jamuan telajak raya. Jamuan telajak raya apa dah? Sebab dah 30 hari punya jamuan. Esok ada jamuan telajak raya. Pasal apa? Pasal dia meninggal. Jangan tuan-tuan. Tak baik macam tu. Pasal apa? Dia duduk dengar. Dia kata dia ni kawan tak guna. Dia duduk dalam tu. Dia kata dulu kawan. Hang lah abang kata dunia akhirat kawan dengan aku. Tiba-tiba aku mati awal. Hang duduk atas, hang duduk duduk cakap, duduk kata kat aku macam-macam. Jangan. Dia duduk dengar. Dan Nabi kata apa? Ketika mana dia duduk dengar tapak kaki makin lama makin slow meninggalkan dia apa semua tu, atahu malakan. Waktu tu mai 2 malaikat. Malaikat mai kepada dia, fayuqaida ni, malaikat pegang dia, malaikat bagi dia duduk. Tentu jangan tanya macam mana malaikat bagi dia duduk apa semua, kepala tak belaga keranda ke apa, yang tu bukan dia, tu alam barzakh. Barzakh ni kita tak tahu macam mana. Macam mana Allah Ta'ala luahkan kubur dia, macam mana Allah Ta'ala luahkan keranda dia, kita tak tahu. Hadis Nabi kata apa? Malaikat mai fayuqaida ni, malaikat pegang dia, malaikat angkat dia bagi dia duduk. Tak nampak tak? Ini adab. Kalau ulama tasawuf dia tengok hadis ni, dia kata apa? Adab apa? Nak cakap dengan orang jangan duk cakap sambil duduk lena. Hatta kita meninggal sekalipun, malaikat suruh kita duduk untuk nak bercakap. Itu adab. Fayaqulan, malaikat ni mai ni, malaikat akan tanya dia. Dua-dua nanti akan tanya dia. Antara soalan yang malaikat tanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kita duk selawat kat atas dia ni. Nombor 1 sekali, malaikat akan tanya, malaikat kata hang kenal tak ni? Yang kata Muhammad ni siapa dia? Malaikat tanya. Hang kenal tak kenal Muhammad? Dia tak kenal Muhammad. Cantik. Amal mukmin, kalau dia beriman kepada Allah, dia meninggal dalam keadaan tauhid dia kepada Allah, akidah dia betul kepada Allah, dia nanti boleh jawab apa yang malaikat tanya. Apa dia kata? Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Dia kata aku kenal sangat dengan siapa yang hamba sebut ni. Hamba sebut Muhammad, aku bersaksi bahawasanya dia adalah hamba Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemai soalan dan juga jawapan yang dia bagi. Dia jawab kemai pasal dia beriman kepada Allah. Pasal atas dunia dulu dia tak mungkin dengan Nabi. Pasal atas dunia dulu dia duk hidupkan sunnah Nabi. Tuan-tuan, yang ni saya duk habang selalu. Kita mau duk ada 1-2 juga amalan ataupun sunnah Nabi yang kita mulazamah, kita duk lazimkan. Kita jumpa orang bagi salam, memang perangai Nabi kalau jumpa orang bagi salam, kita ambil benda tu. Kita pegang yang tu satu ya. Kata aku tak ada benda lain sepanjang hidup aku ni. Nanti waktu kita nak meninggal, waktu kita duk nazak, waktu kita duk sakit, duk terlantak, tuan-tuan sekalian, waktu tu nanti kita akan fikir, apa amalan aku duk buat dah. Yakin dengan amalan tu. Aku kalau jumpa orang, aku selalu bagi salam. Jadi aku pegang hak tu, kurang-kurang Nabi nanti boleh tolong aku. Yang penting soalan kubur kita boleh jawab. Pasal amalan Nabi kita buat. Tuan-tuan, carilah hal lain. Aku kalau pergi mana-mana, pergi masjid ke, aku pergi surau ke, aku akan bubuh dalam tabung surau. Rendam buang RM20 ke, rendam buang RM5. RM1 pun tak apa. Tuan-tuan sekalian, janji benda tu kita buat selalu. Itu sunnah Nabi yang selalu bantu orang. Kita buat yang tu. Sebab ni nak jawab soalan kubur, kita tak tahu macam mana jawapan. Kita tak tahu yang kata malaikat ni dia main bentuk macam mana. Kita tak tahu pasal kita tak pernah nampak. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil satu amalan kita buat dalam kehidupan kita. Jangan duk cerita ke orang, jangan duk bangga dengan apa yang kita buat. Hanya kita seorang yang buat. Kita dengan Allah Ta'ala tahu. Cukup tuan-tuan sekalian untuk kita nak buat bekal, nak jawab soalan malaikat Munkar dan Nakir. Fayuqalu lahu, kemudian malaikat kata apa? Unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Malaikat kata apa? Tadi kalau kami bagi ke hang soalan tadi ni, hang tak boleh jawab soalan ni. Ni tempat hang. Malaikat tunjuk yang dikatakan api neraka.
Maq'adik makna dia tempat. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang kata kubur kita ni, dia ni merupakan laluan menuju ke syurga dan neraka. Dia ada dua laluan. Satu laluan kalau hang tak boleh jawab tu tempat hang tu akan masuk. Nampak tuan-tuan sekalian, yang kata api apa semua ada api neraka tu kita nampak dalam kubur kita ni. Kalau kita boleh jawab tu tempat hang, buka pula satu laluan daripada ke syurga. Nampak syurga dengan indah dia, dengan tenang dia, dengan wangi dia, dengan damai dia. Nampak di syurga tu. Malaikat kata macam tu. Malaikat kata kalau hang tak boleh jawab tadi ni, api neraka tempat hang. Tapi oleh kerana hang boleh jawab, qad abdalakallah, Tuhan ganti tempat hang nak masuk api neraka dengan syurga yang duk nampak depan mata hang ni. Fayarahuma jami'an. Kawan yang duduk dalam syurga ni, yang duduk dalam kubur ni tuan-tuan, dah boleh jawab soalan tu, dia main syok, dia main rasa seronok sampai dia berdiri, dia pergi jenguk kepala dia masuk dalam syurga. Fayarahuma jami'an, dia tengok semua apa yang duduk dalam syurga tu, cuma dia tak boleh nak lompat masuk lagi. Dia nampak, dia kata yang tu, yang kata ni, tani, dia nampak tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi, tak tahulah macam mana cerita dia, sebab saya tak pernah mati dan tuan-tuan pun tak pernah mati kan. Tapi nampak, Allahu Akbar, duk tengok ni, duk tengok, ya Allah. Dan wa ammal munafik, dan ada pun orang munafik. Yang ni jaga elok. Munafik ni siapa tuan-tuan sekalian? Munafik ni orang yang dalam hati dia berasa tak syok dengan Islam, berasa leceh dengan agama. Jaga elok. Wa ammal munafik wal kafir. Kafir ni siapa? Orang yang ingkar. Kafir ni siapa? Orang yang ketegak. Kafir ni siapa? Orang yang degil. Kafir ni siapa? Orang yang menyembunyikan kedegilan dia. Dia tak mau dengan agama ni, dia tak mau. Walaupun dia tak tunjuk dengan kehidupan dia, dia tak tunjuk, tapi dalam hati dia tak mau. Bila main semayang apa semua ni, tinggal bang. Suruh bawa keluar zakat, tinggal bang. Suruh puasa, lagi dia tak mau. Suruh macam-macam benda agama, suruh tak mau langsung. Tuan-tuan sekalian, ni mengaji apa semua ni mengarut semua ni, dia tak mau benda-benda ni, tak mau. Yang ni nama dia kafir. Kafara makna dia ingkar. Kalau dia ingkar daripada segi akidah dia, tuan-tuan sekalian, lagilah, bukan takat nak tanya soalan muka nakir apa semua, terus lempar masuk api neraka terus. Tapi kalau takat ingkar dengan tak semayang, takat ingkar dengan tak puasa, takat ingkar dengan tak bawa keluar zakat, tapi haji apa semua, duk ingkar macam tu, ada lagi ruang kepada dia. Malaikat nanti akan tanya dia lagi. Malaikat tanya dia, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Malaikat tanya, hang kenal tak kenal yang kata Muhammad ni? Dia jawab apa? La adri. Dia tak rasa macam pernah dengar nama tu waktu hidup dulu. Dia fikir tu. La adri makna dia aku tak tahu. Dia kata Muhammad, dia tak pernah dengar pun dia kata. Dia buat heran macam tu. Kuntu aqulu ma yaquluhu nas. Dia kata Muhammad ni aku tak kenal dia ni siapa, tapi yang aku tahu kawan-kawan duk bercerita tentang dia. Nampak tak? Macam kita lah, kalau kita pernah jumpa lah orang-orang yang memang tak pernah duk mengaji, tak ambil hirau langsung tentang agama ni, tak ambil langsung. Kata Nabi Muhammad dia ada lebih dulu tu. Dia tak kenal Nabi Muhammad ni dia apa orang, atau apa nama bini dia, apa orang tu, anak dia. Dia bukankah kata ada Nabi, dia lebih tu. Dia tak ada satu jawapan. Yang kita duk mengaji ni kita tahu Nabi buat macam ni, Nabi buat macam ni. Ni dia nak main pula atas sekalian tentang korban apa semua ni. Dia duk bagi ragu-ragu kat kita pula. Dia kata dulu yang kita duk korban ni, dia kata Nabi Muhammad buat lah, dia kata. Dia bertanya lagu tu. Kita buat lah, benda ni sunnah. Betul ya, dia kata. Nabi Muhammad bukan miskin nak buat macam ni. Dia lebih tu. Pasal dia tak tahu, dia tak pernah dengar. Tuan-tuan sekalian, rupanya gambaran atas dunia ni, yang tu dia akan bawa dalam kubur. Malaikat tanya dia lagu duk bagi jawapan. Dia kata aku duk dengar, tapi kawan tu kata Muhammad ni macam ni, kawan tu kata Muhammad ni macam ni. Malaikat tak mau cakap banyak. Malaikat kata apa? La daraita wa la talaita. Pasal apa hang tak ambil tahu? Pasal apa hang tak pergi mengaji? Malaikat tanya. Darait ni makna dia hang pasal apa hang tak ambil tahu? Dah hang tak tahu, hang ambil tahu lah. Wala talait. Talait ni makna dia tilawah, baca.
Lah macam-macam. Quran tu ada. Hang boleh buka, hang boleh semak terjemahan dia. Hang tak tahu yang tu, hang boleh buka buku-buku. Macam-macam kedai punya tu ada. Hang tak tahu, tak boleh nak buka buku. Hang buka handphone, hang Google saja ni, benda-benda agama ni. Hang boleh cari. Tapi hang tak pernah duk roseh benda-benda macam tu. Pasal apa jadi macam tu? Malaikat tanya. Umur hang panjang, umur hang Tuhan bagi cukup untuk hang pergi mengaji, untuk hang pergi tengok yang kata agama ni macam mana. Hang ada masa, tapi pasal apa hang tak buat? Malaikat duduk hingar dekat dia. Kemudian wa yudrab, malaikat ambil satu matarik min hadid, maknanya satu besi, satu kayu, satu tongkat daripada hadid, daripada besi. Wa yudrab, malaikat pegang, malaikat hampuk kepala dia. Darbah, sekali kena hampuk tu, fayasihu sayhah, dia menyerit, tuan-tuan sekalian. Sakit kena hampuk. Mana ada orang kena hampuk ni renyeh. Pegang, pum, kata bagi betul kepala dia. Kita tak tahu macam mana dahsyatnya malaikat boleh bagi atas kepala dia. Dia menyerit tu, yasma'uha mayyali ghaira thaqalain. Menyekit dia, jeritan dia tu yang cukup dahsyat, didengar oleh seluruh makhluk yang bernyawa. Ghaira saqalain, kecuali dua makhluk tak dengar. Saqalain tu makna dia masna, musanna. Musanna ni apa dia? Dua makhluk tak dengar. Apa dia? Manusia dan juga jin tak dengar. Jangan sekalian, tuan-tuan jangan duk pergi ambil ayam bapak pergi letak orang tu pula. Kadang-kadang ada juga orang kita saja dia nak test hadis ni. Ada orang macam tu. Kan dia nak test hadis ni, dia pun tengok ada meninggal, dia ni pun nampak macam celaru juga hidup dia ni. Dia pergi ambil ayam bapak seekor, dia kata dia pergi ikat tang batu nisan, tang pokok ke apa, tengok kalau ayam tu tak lari, dia kata nampak macam dia ni ada orang bagus ni. Tapi kalau ayam tu lari, dia kata memang betul hadis tu betul. Ada macam tu, tuan-tuan sekalian. Yang ni nama dia Haji Ayam nama dia. Ada ni karut ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis nak abang-abang kat kita, duduk atas dunia ni carilah bekal yang tu ya. Duduk atas dunia ni carilah bekal. Pasal apa? Kita duduk dalam kubur seorang-seorang kita. Kita duduk dalam kubur seorang-seorang kita nak lagang macam mana? Yang tu di atas amalan-amalan atas dunia ni. Kalau hang bagus dengan orang, insya-Allah yang pertama apa? Orang nanti hidup nanti akan mendoakan hang. Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Nabi suruh ni doa kat kawan ni, doa kat kawan ni. Orang hak atas dunia, hak baik ni. Kita dengar-dengar orang baik meninggal, tuan-tuan. Apa yang keluar daripada mulut kita? Allahu Akbar, bagus dia ni orang bagus. Yang tu pun doa. Kalau tak bagus meninggal, orang meninggal dah kan. Memang patut pun. Yang tu juga doa. Doa bagi jahanam apa? Tak nampak lah. Jadi kita nak doa yang baik, yang diutarakan. Dan seterusnya amalan kita ni lah yang akan memperkuatkan hujah kita di hadapan para malaikat dalam kubur nanti. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita guna kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. Kita masih lagi tuan-tuan sekalian berada dalam tajuk tentang syafaat. Yang mana dalam syafaat ni adalah mengenai orang yang Allah Ta'ala bagi kesempatan. Ada kelompok yang Tuhan bagi kesempatan, hampa pergi cari siapa-siapa yang boleh tolong hampa ketika mana di mahsyar nanti. Jadi mereka pun cari, mereka pergi jumpa Nabi Adam. Benda tu kita dah cerita dah. Nabi Adam tak boleh tolong. Ramai punya duk pujuk Nabi Adam, tolonglah kami ni jadi orang tengah. Syafaat ni jadi orang tengah, tu makna dia. Tolong saat kami ni, tolong saat abang kat Tuhan apa semua ni, bagi kami pelepas awal. Lagu tu tuan sekalian. Macam mana kita lah ni, kan, kita nak pergi haji lah ni, duk cari syafaat orang tabung haji kan, lagu duk telefon kawan-kawan apa semua ni. Hampa tak ada ke kawan-kawan kata kerja tabung haji apa? Dia tak ada. Tuan-tuan duk pergi honggak pintu rumah, tolong nak kami lama lambat sikit, kalau boleh bagi awal sikit boleh lah. Ada lagu tu tuan-tuan sekalian. Yang tu kata syafaat tu. Orang tabung haji tu kata syafaat. Jadi ketika mana kita di padang mahsyar, kita akan cari para nabi. Kita akan cari para nabi. Jumpa Nabi Adam tak boleh tolong. Jumpa Nabi Musa tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh pun tak boleh tolong, tuan-tuan sekalian. Lepas tu nak jumpa siapa? Ni jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ni kita akan tengok cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kisah dia bila orang ramai pergi jumpa dia bang.
Baik, masalah 39. Betul Ustaz? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Orang ni pergi jumpa Nabi Ibrahim. Bila dia pergi jumpa Nabi Ibrahim kata, tak boleh, aku tak boleh tolong hamba. Pasal aku pun ada masalah, aku dengan Tuhan tak settle lagi ni. Ada benda yang tak settle aku dengan Tuhan. Apa dia benda tak settle tu? Pasal aku ni atas dunia 3 kali aku duk mohon kepada orang. Nabi Ibrahim 3 kali dia mohon, tuan sekalian. Haji Ibrahim berapa kali mohon? Berpuluh kali lah. Okay. Nabi Ibrahim kata aku mohon. Dia kata aku atas dunia aku duk bohong ada 3 kali, tuan-tuan. Tapi perkataan bohong tu tak apa nak layak letak kepada para nabi. Kan? Cuma dalam ni dia nak bagi kita faham bohong tang ni apa maksud dia? Maksud dia helah. Sebab para nabi ni dia ada 4 yang kata sifat. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Tu yang ada pada nabi. Siddiq ni apa? Dia mesti kena betul. Macam mana sekalipun dia mesti cakap betul. Dia tak boleh cakap bohong. Yang kata para nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ni dia kata bohong ni apa? Helah. Helah dalam bahasa Arab dia kata apa? Tauriyah. Tu helah tu. Macam mana Nabi SAW ketika mana jumpa satu orang perempuan mai jumpa Nabi, satu makcik ni dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni duk buat amalan apa semua, hak mana yang kamu suruh, hak Allah Ta'ala suruh, semua saya buat, agak-agak saya boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Nabi kata apa? Nabi kata orang tua tak nak masuk syurga. Nabi boh tu. Dia dengar lagu duk teriak antara sekalian. Nabi pun duk renyah. Nabi kata, makcik mai, Nabi kata la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata syurga ni takkan masuk orang tua-tua. Maksud dia apa? Makcik dengan amalan makcik apa semua boleh masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga tak jadi orang tua. Dia kata jadi orang muda. Dia kata maknanya jangan duk harap kata nak jadi orang tua. Masuk dalam syurga semua muda. Makcik tu dengar-dengar renyah balik. Pasal apa? Pasal Nabi habaq kata dia boleh masuk. Tapi itulah helah tauriyah yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Kita guna perkataan bohong, tapi tuan-tuan set di kepala itu bukan bohong macam mana kita duk bohong orang ni. Itu adalah helah. Itu maksud dia. Baik, bohong Nabi Ibrahim 3 kali itu apa ia? Nabi Ibrahim yang kata Nabi Ibrahim dia bohong 3 kali itu apa dia? Maka jawapan dia apa? Adalah bohong 3 kali itu. Yang pertama adalah melihat Nabi Ibrahim alaihi salam akan bintang-bintang di langit. Hal keadaannya memikirkan akan dirinya, bagaimana ia menipu daya kaumnya supaya beriktikad mereka itu ia mau kena ta'un. Maka dirinya waham akan mereka itu dengan mengambil dalil bahawasanya dirinya itu datang sakit. Sebagaimana cerita Tuhan dalam Quranul Karim, itu dalam surah As-Saffat ayat 88 sampai 89. Fanazara nazratan fin nujum faqala inni saqim fatawalla anhu mudbirin. Maka memandang Ibrahim akan satu pandangan pada bintang-bintang di langit. Lalu katanya bagi kaumnya yang mau pergi berkumpul dan berhimpun keramaian hari besar. Tuan-tuan, cerita dia apa ni sebenarnya ni? Cerita dia, mereka ni nak ajak Nabi Ibrahim join sekali. Kaum dia tu nak ajak join sekali. Jom kita pi pesta dulu kita. Kita duk pergi keramaian apa semua, temu lelaki perempuan lagi akan bergui sekali, lepas tu ada mabuk-mabuk sikit, ada menari-menari sikit, karaoke mau duk bubuh. Karaoke tak ada tu saya tambah lah. Kan? Cantik, mainlah dia kata join. Nabi Ibrahim dia tak mau pergi. Bila dia tak mau pergi, kalau dia habaq kata aku tak mau pergi, dia kata semua ni tempat karut. Dia kata hang ni lain macam ni. Hang ni bukan agama kami dah ni. Nanti dia pula akan diancam nyawa dia. Jadi dia nak cari masa. Macam mana aku nak pelepas? Macam mana aku nak lari daripada mereka ni? Dia duduk cari jalan tengok. Sambil-sambil dia panggung-panggung kepala dia kata dandan dia nampak bintang. Sebab apa tuan-tuan? Orang zaman dulu bintang ni dia menjadi kepercayaan mereka. Kalau nampak bintang duk berkelip-kelip tu kita duk tengok-tengok, tang kita tengok tu nampak berkelip, maknanya akan ada sesuatu benda yang jadi dekat kita. Nampak dah? Dan amalan tu tuan-tuan sekalian diiktiraf. Amalan tu maknanya bukan diiktiraf tengok bintang tu. Amalan tu diiktiraf ketika mana digunakan dalam perjalanan kita nak pergi mana-mana. Tuan-tuan yang mana hak duduk bawa kapal apa semua tengah malam apa semua duk tengok bintang tu lah kan. Kalau lah tak ada sistem adalah ni. Duk tengok bintang utara kau ni dia nampak. Yang tu yang keluar ilmu falak tu. Nampak tu sekalian? Ilmu falak tu ilmu bintang lah tu.
Kan, ilmu astronomi dalam bahasa lain ni, dia kata ilmu astronomi, ilmu bintang, ilmu kaji bintang apa semua tu. Zaman dulu macam tu, tak ada lah sistematik ilmu tu macam mana ada lah. Zaman dulu duk tengok macam tu lah. Dia nampak orang dulu memang percaya yang kata bintang ni dia gelap-gelap macam tu ada pasal. Maka dia pun tengok bintang tu, dia kata apa? Maka memandang Ibrahim akan satu pandangan pada bintang-bintang di langit. Lalu katanya bagi kaumnya yang mau pergi berkumpul dan berhimpun keramaian hari besar, bahwasanya aku datang sakit. Dia kata bintang ni nampak tak apa nak cantik bintang aku ni tak apa sihat. Dia kata aku sakit. Dia kata dia habaq macam tu. Dengan dalil aku lihat pada bintang bagian-bagian. Dia pun duk habaq, dia pun duk pemohong lebar ya. Dia tanpa nampak tak bintang tu lagu duk berkelip 3-4 kali 4 minit apa semua duk habaq tu ni aku sakit. Dia kata ni bintang tu. Sakit tu pun bukan sakit biasa-biasa, dia kata. Dan kehendaknya datang sakit itu ialah sakit taun. Sakit hak duk main ni bukan sakit biasa-biasa. Ni sakit taun, ni sakit berjangkit ni aku kena ni. Hampa duk gagah mai ajak aku pergi lagi ke? Hampa berani lagi dekat kat aku. Aku sakit, dia kata ni. Aku ada main satu wabak dah dekat aku. Dan adalah yang ghalib segala penyakit di atas mereka itu ialah penyakit taun. Pak-pak tu dengar taun lari tu kan, macam kita lah hari ni hampir duduk jauh sikit. Siapa aku duduk berasa macam aku nak kena COVID, lari tu lah COVID pun orang tak takut dah. Betul sekalian. Dia buat tak erti dah COVID. Dia tak kira apa dia tak. Lah dia duduk main penyakit apa? HFMD pula kan. Sakit ni tuan-tuan sekalian, saya tak tahulah. Saya duduk tengok 2-3 tahun semenjak ni. Sakit ni bukan takat kena dekat budak-budak di bawah umur 6 tahun ni. Sakit ni juga dia akan melarat juga pergi kepada ni lembu-lembu apa semua ni, hak kita nak korban ni. Yang ni nak cerita pasal ni tuan sekalian. Sebab tu dalam apa nama sistem negara kita ni, lembu yang kita nak pergi beli apa semua tu, dia mesti ada sijil ternakan, lepas tu dia mesti ada sijil kesihatan daripada veteriner apa semua tu. Sebab dia nak check tu lah, saat dia buka mulut dia tengok ada tak ada sakit HFMD apa semua. Kita pun mana kita nak tahu benda-benda tu, kita kira sembelih makan ya. Tiap-tiap kan. Jadi penyakit macam tu. Lalu main penyakit macam tu kan. Baik. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim pun macam tu. Dia kata aku kena taun dia dah ni. Jadi depa dengar taun, depa pun lari. Maka penyakit itu takut semua orang menjangkit kepadanya, lalu berpecah belah mereka itu lari kepadanya, kelang kabut pergi lari habis dengar kata ada penyakit. Dan itulah firman Tuhan, fatawallau anhu mudbirin. Artinya maka berpaling mereka itu, mereka itu memberi belakang daripadanya. Dan lari mereka itu pergi berhimpun di dalam keramaian hari rayanya, dan ditinggal mereka itu akan dia di dalam rumah berhala. Kan depa pun habaq kat Ibrahim, tak apalah, oleh kerana hang sakit, hang duduk dalam rumah ni. Maknanya tempat depa duk ibadat tu, hang duduk dalam tu. Dan tiada sertanya seorang pun, dia duduk seorang-seorang. Maka ia pun mula mengerjakan berhala tu. Dia pun dah duduk seorang-seorang, dia nak buat apa lagi? Dia nampak lagu berhala tu, usah dia apa semua, dia pun naik, dia lompat atas kepala pun, dia berhala tu pun tak kata apa. Dia duduk tarik telinga berhala tu, tak kata sakit, tak beradui apa semua. Dia buat apa? Diparang-parangnya dan ditukul-tukulnya, habis pecah belah dan juga patah. Dia pun bawa keluar parang apa semua, dia katuk habis semua berhala. Dia kata waktu ni lah, dia kata aku nak balun, orang tak ada, dia kata. Kan, yang mereka duk sembah apa semua ni, aku duk habaq daripada dulu, hampa duk sembah ni benda bukan duk boleh bagi manfaat ke hampa pun, yang hampa duk disembah buat apa, dia kata. Dia pun sudah duk pukul apa semua, pergi habis pecah apa semua tu. Kan, kemudian diselipkannya kapaknya di celah ketiak berhala yang besar. Dalam banyak-banyak beratus-ratus berhala yang dia pukul hak kecil-kecil yang dia duk sembah ni, tinggal satu berhala hak besar yang besarnya. Dia pun ambil kapak tu, dia pergi selit celah ketiak tu. Kan dia nak abang apa? Berhala besar tu yang ketuk. Dia nak abang macam tu. Maka pada katanya, aku mau sakit. Dia kata apa? Maka pada katanya, aku mau sakit kerana taun itulah bohong yang pertama. Dia abang kat dia apa? Dia kata aku sakit. Dia kata itu bohong yang pertama. Bohong yang keduanya iaitu singgah Nabi Allah Ibrahim serta isterinya pada satu negeri yang sangat zalim raja besarnya. Tuan-tuan, cerita ketuk berhala tadi selesai dah tu nak? Kan? Yang ni dia terjadi, Nabi Ibrahim ni dia berjumpa dengan dua raja. Satu raja disebut sebagai Namrud, ataupun dalam bahasa Arab dia kata Namrus. Namrus ni hak ni lah, yang hak dia bila dia katuk apa semua ni, dia pun pergi selit. Dia pergi selit kapak tu dekat dengan hak bahala besar tu. Dia pun main-main tengok. Dia kata kat dia, Ibrahim,
Siapa buat ni? Hang buat ke Ibrahim? Dia kata takkan aku buat aku. Hang bertanya lah bala besar kalau dia boleh bercakap. Nabi Ibrahim kata lagu tu. Dia apa pun lagu kata ni soalan mangkang. Dia tanya kat dia ni kan. Kita tahu jawapan tu jawapan pun mangkang. Memang dia tak boleh buat apa. Nabi Ibrahim saja nak berkenal mereka ya. Kalau dia tak boleh buat apa, pasal apa pergi sembah dia? Dia nak bagi point tu je. Mereka pun duk kata kabut ni dia ni. Mereka pun sudah tangkap dia. Mereka hantar pergi kepada Namrus. Namrus ni lah tuan-tuan sekalian yang buat unggun api yang daripada kayu api yang banyak tu. Namrus ni buat. Jadi bila dah buat, mereka lempak Nabi Ibrahim masuk dalam tu. Bila mereka lempak Nabi Ibrahim masuk dalam tu, Allah Subhanahu Wa Taala kan disebut apa? Qul ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ayat ni tuan-tuan mau duk baca. Kan nak bagi hati orang cool apa semua ni. Yang ni adalah ulama dia kata baca ayat ni. Qul ya nar, orang yang tengah duk marah ke apa semua duk pongoi ke apa semua baca ayat ni. Kan saya sajalah yang ni tak ada hadis pun. Sajalah tuan-tuan sekalian. Kalau lembu terlepas, ayat ni pun boleh baca kat dia ayat. Kan tapi jangan silap baca takut lembu duk main serondoi kita. Kan tengok lembu terlepas kan kita dah ikat bagus terlepas lagu duk mangkit nak lari apa semua dia tengok kita lagu telinga duk naik lembu telinga duk naik marah semua kita pipi kat dia qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat tu kata apa? Wahai api jadilah sejuk, jadilah hang sejuk dan selamatlah hang ke atas Nabi Ibrahim. Kita baca macam tu tuan sekalian. Silap baris kita pergi baca qul ya kan nar bardan wa salamin ke apa dia serondoi kita maknanya baris kita silap. Kan tak apalah macam mana pun tuan-tuan nak baca-bacalah yang tu amalan para ulama. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bohong yang keduanya iaitu singgah Nabi Allah Ibrahim serta isterinya pada satu negeri yang sangat zalim raja besarnya. Yang ni iaitulah Raja Mesir di saat itu. Raja Mesir di saat itu. Dan isterinya Ibrahim yang bersama-samanya itu adalah Siti Sarah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ada berapa bini yang kita duk tahu? Kan dia ada 4 bini. Dalam sejarah ni majoriti pengkaji sejarah dia kata ada 4 bini. Nombor 1 Siti Sarah, nombor 2 Siti Hajar, nombor 3 Siti Qanturah. Dalam bahasa Arab dia kata Qanturah. Nombor 4 siapa dia? Hajun binti Amin. Yang Qanturah ni tuan-tuan sekalian dia ada anak 6 orang. Qanturah ni dia daripada dia lah tuan-tuan yang keluar yang kata Bani Jawi apa semua tu. Bani Jawi kita sekalian. Bani Jawi cerita dia panjang lah. Cerita Qanturah ni panjang lah. Dia menikah apa semua tu. Lepas tu dapat 6 orang. 6 orang tu main kok belah-belah ni belah-belah kita ni yang kata Asia apa semua daripada dia. Kan sebab tu tuan-tuan sekalian Melayu ni yang kata orang Melayu daripada Nabi Ibrahim ni daripada Qanturah tu dia turun pi Okinawa. Tuan-tuan tahu Okinawa Jepun. Okinawa tu pun dulu ni tempat orang Melayu duk datang tu. Kalau kita buka sejarah pun tuan-tuan sekalian, depa duk ingat ke orang Jepun, muka tak sama macam depa sebab orang Melayu ni muka cara Melayu lah. Bila duk sembang dengan pok-pok ni, haduk ada ni, tinggal sisa lebih kurang 63 orang Melayu duk ada datang tu. Jadi orang Jepun ni duk dengar ni depa duk cakap sama-sama 63 orang ni, 3 benda yang orang Jepun dapat tangkap. Yang pertama depa sebut mata, yang kedua depa sebut air, yang ketiga depa sebut apa nama satu lagi tahu 3 benda tu. Jadi bila 3 benda ni dia perlu kaji-kaji tengok mata mana bahasa Melayu ada mata ayam satu lagi benda tak angin ke apa dia sebut tuan nampak Okinawa tu tempat tapi yang tu cerita dulu lah cerita zaman Maharaja Sriwijaya lah zaman Sumeria tamadun Sumeria tu cerita budak sekolah punya tuan-tuan kalau abang tuan tak tahu lah ni kan yang tu ya. Baik jadi tuan-tuan sekalian ada 4 orang tu. Baik yang pertama waktu ni baru seorang Siti Sarah ya. Maka ditanyanya orang kepada Ibrahim, siapa ia perempuan yang bersama dengan kamu ini? Nabi Ibrahim bawa bini dia. Dia pergi tanya dia. Dia kata Ibrahim, ni siapa dia ni? Hang bawa siapa ni? Lalu dijawabnya dengan katanya, ialah saudara perempuan bagi aku. Dia ni adik aku. Nabi Ibrahim tak abang kata dia ni adalah bini aku. Nampak? Nabi Ibrahim sudah berbohong. Pasal apa tak abang kata tu bini hang? Sedangkan yang tu adalah bini hang. Hampir cerita pula kata itu adik hang. Sebab dikatakannya demikian itu kerana ia tahukan orang-orang cemburunya atas dikatakan isteri lebih daripada dikatakan saudara. Sebab waktu tu Mesir, waktu tu dia tak boleh dengan bini orang, dia kira nak balas. Tu cerita macam tu. Oh bini hang dia bertangkap tu. Kalau dia abang kata ni adik saya, kalau adik saya cantik tak apa, selamat jalan elok. Oh lagu tu.
Kan syok kita begitu tuan sekalian. Dululah bukanlah kalau lah mau sangat nak. Siapa dia ni? Kita bak ni adik saya kan. Lagu duk relin kita lah adik kita. Dan takut pula Ibrahim bahawa dibunuh apabila diketahui raja akan dia isterinya. Maka dengan helahnya itu diselamatkan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bencana raja yang zalim itu, serta diberi raja akan dia seorang khadam perempuan yang bernama Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Baru dapat ajar kan. Pasal Ibrahim abang kata yang ni adalah adik saya, dia bukan bini saya. Raja tengok-tengok tu bagusnya, hang boleh jaga adik hang apa semua, nak ambil hang seorang Hajar. Dia kata hadiah kepada hang. Maknanya Hajar tu dijadikan hadiah kepada Ibrahim alaihissalam. Boleh faham tak sekalian? Itu cerita dia. Baik, bohong yang ketiga. Tadi ni bohong yang kedua. Bohong yang ketiga tu apa? Iaitu sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini hak bohong kedua, balik pada tadi ni, hak dia pukul semua berhala tu. Maka berkata orang-orang kaum Ibrahim kepadanya, adakah engkau yang telah perbuat pecah belah berhala kami wahai Ibrahim? Kan mereka balik daripada keramaian tadi ni, mereka balik-balik mereka pergi ke tempat berhala tu, mereka tengok-tengok pecah habis-habis semua lah. Daripada siapa punya kerja ni, nampak Ibrahim langsung. Pasal Ibrahim tak pergi, mereka pergi tanya Ibrahim, mereka kata hang kau yang buat ni Ibrahim? Maka jawab Nabi Allah Ibrahim, bahkan memperbuatnya yang besar ini. Ibrahim kata, pasal apa hamba tanya aku? Kapak tu duduk kat kawan nak besar tu, berhala yang hamba sembah tu, hamba bila tanya dia? Maka cubalah tanya mereka itu, jika ada mereka itu bertutur. Ibrahim kata kat dia, lah ni hamba jangan tanya aku, hamba tanya berhala hak besar tu, yang hamba duk sembah dia tu, kut-kut dia boleh habang kat hamba siapa yang buat. Pasal kapak tu duk ada kat dia. Mereka bila duduk tengok berhala tu, berhala lagu duduk tengok mereka. Mereka kata ni soalan ni semua kawan dia mana boleh bercakap, kata kan. Ibrahim nak tunggu yang tu ya. Kalau mereka katakan Nabi Ibrahim kata dah, dia bukan boleh bercakap. Ibrahim kata dah tak boleh bercakap apa semua orang. Ayat tu tapi tak terkeluar tuan sekalian. Mereka pun tahu kalau kami tanya ayat yang tak cerdik ni, tahu nampak sangat yang kami tak tahu kan. Baik, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka kembali mereka itu kepada diri mereka itu, maka berkata setengahnya kepada setengahnya bahawa sekalian kamu orang-orang zalim. Depa pun kata kita ni kau duk kena pemain lagu ni. Adakah kita duk pergi sembah benda yang tak boleh nak bagi manfaat apa kat kita? Ibrahim dia nak abang yang tu ya. Tuan sekalian. Baik, bila sudah Ibrahim berkata diriku, diriku, diriku seperti yang di atas tadi, maka ia pun berkata idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi 'alal bashar ishfa' lana ila rabbik. Cerita dia, kita berbalik pada tadi ni, hak depa ramai-ramai yang minta syafaat kepada Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim kata, 3 benda itulah yang aku berbohong. Dia kata, lah ni diriku, diriku, diriku. Hampa pergi cari Nabi lain lah yang boleh tolong hampa. Aku tak boleh tolong. Nabi Ibrahim kata, aku pun nak bagi settle ni. Kalau Tuhan kata okey, aku boleh terima, cantik. Kalau Tuhan marah kat aku tak boleh nak buat apa. Lah ni idhabu ila ghairi. Lah ni hampa pergi cari orang lain. Nabi Ibrahim kata, hampa pergi cari orang lain, hampa nak syafaat apa semua pergi cari orang lain. Idhabu ila Musa, lah hampa pergi cari Nabi Musa. Kukut dia boleh tolong hamba. Depa pun fayatuna, depa pun pergi lari kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila jumpa, depa kata ya Musa, faddalakallahu bi risalati wa bi kalami 'alal bashar isfa' lana ila rabbik. Kan? Depa kata yang tu bila kita nak sambung ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah bulan depan nanti kita sambung. Kan, apa cerita bila dia pergi kepada Nabi Musa alaihissalam? Adakah Nabi Musa boleh tolong dia? Kan, kita akan sambung insya-Allah. Ini saya baca hadis bagi perhabis, kita tanda syuruk sikit Hadis tu dia kata apa? Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalami 'alal bashar ishfa' lana ila rabbik.
ala tara ila ma nahnu fi fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablah mithlah wa lan yaghdab ba'dah mithlah wa inni qad qataltu nafsan lam umaru biqatliha nafsi nafsi nafsi. Sama juga macam mana yang Nabi Ibrahim, abang dan sekalian, Nabi Musa pun dia jawab macam tu. Tapi apa kesudahan kisah dia, apa detail kisah dia, insya-Allah bulan depan kita nanti akan baca. Nak cantik, tuan-tuan tanda dekat idhabu ila ghairi, kita tanda dekat tu. Baik, nanti sekalian, tuan-tuan saya mohon maaf, saya tengok dalam kuliah saya yang lalu ni pada bulan 2 lah Ustaz no. 2, 3, 4, 5. Ni masuk bulan 6 kan. 3 bulan dengan raya, dengan puasa apa semua. Allah puasa atas yang kalut semua. Minta maaf banyak-banyak lah. Tak boleh nak bagi ruang masa. Saya pun jadi malu kat bang Umar kan. Dia thank kat saya, dia kata ustaz bulan puasa ada lapang ke apa ke. Saya pun nak jawab, tak jawab, Allahu Akbar. Saya di masjid tu sekalian. Dia jadi sibuk satu macam masjid ni. Kan sebab waktu bulan puasa tu kita buat buka puasa kepada orang sebanyak 1000 orang. Bulan puasa tiap-tiap hari dia main buka puasa tu 1000 orang tuan sekalian. Duk main tu. Allahu Rabbi kan 1000 orang duk main. Lepas tu duk kalut yang tu lah. Kita pula buat ni, kita buat jenis tuan-tuan kalau ada handphone apa semua ni, ada Facebook, tuan-tuan like lah Masjid Abdullah Fahim. Tu nanti Ustaz Rani boleh atur tengok nah. Boleh pergi ke masjid kita, nanti kita tunjuklah masjid kita. Dulu waktu saya duduk balik pulau tuan-tuan pergi. Kan lepas bawa pergi jalan tu Teluk Bahang tu tak mau pergi dah. Lepas ni tak ada jalan Teluk Bahang apa tak ada lah. Lepas ni Pala Batas tu ya. Kita pergi, saya akan tunjuklah macam mana aktiviti kami apa semua padat, terlampau padat aktiviti. Kita buat 1000 orang makan tuan sekalian Allah. Dengan sembahyang tarawihnya pun alhamdulillah dengan penuh apa semua, dengan apa orang kata apa qiyamul lail apa semua. Qiyamul lail tuan daripada Kuala Lumpur turun mai. Kami ada homestay, ada 4 homestay. Penuh homestay tu daripada Kuala Lumpur dia turun mai. Ada 2-3 keluarga. Bila kita duduk sembang-sembang dengan mereka ni, dia kata kami selalunya bulan puasa ni kami akan duduk di Mekah. Dia kata dia bulan puasa yang Mekah. Tapi bila kami duduk cek tengok ni mana masjid yang agak sesuai dengan kami, dia main Masjid Abdullah Fahim Pala Batas. Depa anak depa ada di belakang tu, tapi depa tak duduk rumah anak depa, depa main sewa homestay tu. Sewa homestay tu untuk apa? Untuk saja nak balik, nak mandi apa semua lagi. Lepas tu duduk beriktikaf di masjid 10 hari yang terakhir yang dikatakan bulan puasa ni. Depa duduk tu. Boleh buat tuan sekalian rupanya. Kan? Duit banyak, depa nak buat apa lagi tu habis buat amal ibadat tu lah. Ya Allah. Jadi hak orang macam ni kita nak kena jaga. Kan? Saya minta maaf banyak-banyak lah. Minta maaf banyak-banyak lah. Ni pun main tu tengoklah sekali kalau tak ada apa sekali nak cungit balik pergi sana. Tengoklah kan. Begitu lah. Baik tuan lah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Kita berjumpa lagi insya-Allah bulan depan kita akan berjumpa insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalul karim.